A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tatimmul hidayat wa bi 'izzatihi tatimmul kamalat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan perasaan takut, dengan situasi kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa serta buah-buahan. Kerana kami hendak melihat siapa di kalangan kamu yang bersabar ataupun sebaliknya di atas ujian-ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat berhimpun dan berkumpul jasadan wa ruhan dalam kuliah maghrib yang bertajuk Anda diuji, Anda bertuah. Terima kasih kepada kepimpinan Jawatan Surau Al-Amin, pengurusi dan ahli tangkuasanya. Seterusnya hadirin dan hadirat yang didoakan kebaikan, keselamatan, kesejahteraan, afiah berpanjangan insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah rahmatullahi Allah, di antara suatu fenomena yang tak dapat tidak kita sama-sama hadapi, lalui, terima dalam kehidupan ini ialah fenomena kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meyakini perkara ini. Kadang orang tanya, Ustaz, sebenarnya apa yang sedang berlaku dan terjadi sekarang ini? Sebenarnya yang sedang berlaku, yang telah pun berlaku kepada manusia sebelum daripada kita, telah, sedang dan akan terus berlaku ialah saya, tuan dan puan, sidang jemaah hadirin dan hadirat, kita diuji. Di awal ayat tadi saya bawakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walanabluwannakum." Akan pasti kami menguji kamu. Tuan-tuan yang ada asas bahasa Arab, kaedah bahasa Arab ni kaedah bombastik. Bombastik ni bahasa Melayu lah.
taukid alal taukid. Kan. Lam yang datang sebelum fi'il tu kami uji tu la, wala tu dan la tu ialah menguatkan. Adawat untuk li takkid, li taukid. Kemudian datang pula nun syaddah. Maknanya double. Double taukid. Memang kami akan uji duga kamu. Wahai manusia, wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita manusia ni dia panggil as-saqalain. Jin dan manusia, makhluk yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Maka oleh sebab tu sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka situasi yang sedang kita lalui pada hari ini, situasi PKP, situasi ramai yang dibuang kerja, situasi makan pagi, kais pagi, makan petang, kais petang. Situasi hari ini pelanggan tak ada, customer tak datang, bisnes tak menjadi. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, ini adalah fenomena ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bawakan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan situasi ini kita berasa macam tak berapa happy. Disebut sebagai norma baru. Ramai dari kalangan kita bermimpi-mimpi nanti berapa masa akan datang situasi akan lebih baik dan kita akan balik macam dulu. Kita akan boleh pergi ke sana sini melancong, kita boleh pergi melakukan umrah, kita boleh pergi ke sana sini macam dululah. Allahu Akbar. Dan situasi hari ini adalah situasi yang meletihkan, menyukarkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 216. Dan boleh jadi ada perkara yang kamu tidak menyukainya akan satu perkara, padahal di sisi Allah ianya merupakan kebaikan. Dan boleh jadi ada satu perkara yang kamu menyukai padanya, padahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ianya adalah hakikatnya adalah keburukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan sesuatu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Dan jemaah yang dia doakan kebaikan. Jadi ayat Allah SWT ni nak bagi tahu kepada kita tuan-tuan, cara pandangan kita tak sama dengan cara pandangan Allah SWT. Manusia melihat pada zahirnya. Manusia melihat pada interface saja. Tidak melihat kepada apa yang di sebaliknya. Sebab tu dalam kehidupannya dia ada konsep hidup berbaik-baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda diuji, anda adalah orang-orang yang bertuah. Sebab tu tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab tu hadis kursi Allah SWT menyebutkan ana inda zanni abdi bi. Aku ini mengikut sangkaan hamba-Ku kepada aku. In khaira fa khair wa in syarra fa syarr. Sekira dia menyangka yang baik-baik, maka yang baik-baik akan datang kepadanya. Sebaliknya, jika dia menyangka yang buruk-buruk, maka yang buruklah yang akan datang kepadanya. Orang Barat dah kaji 200 tahun, 100 tahun yang lalu kan. Yang disebutkan the power of thinking positive. Kan? You are what you believe kan kata-katanya. You are what you think. Fikir yang baik-baik. Kadang kita pernah mengalami situasi kita berniat nak menelpon seseorang, tiba-tiba orang yang kita nak telefon tu dia call kita. Kan? Kita pernah mengalami pengalaman peribadi masing-masing. Maka oleh sebut tentu sidang jemaah mati Allah SWT, Nabi SAW pernah menyebutkan hadis diriwayatkan daripada Jabir.
Hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW yang mulia 3 hari sebelum kewafatan Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum illa, jangan seseorang daripada kamu mati, wahai sahabat dan umat Islam, wahai umatku, illa, kecuali wa huwa yuhsinu adzanna billahi azza wajalla, kecuali dia mempersiapkan dirinya menyangka yang baik-baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi nak bagi tahu hidup sangka baik kepada Allah di atas takdir yang kena kepada kita ni bukan ketika kita sihat, kita kaya, ketika kita aman damai, lapang, muda, dalam situasi yang sukar, dalam keadaan sakit, gering, nazak. Dan pernah satu ketika seorang sahabat yang muda diberitahu kepada Nabi SAW sedang sakit nazak nak meninggal. Nabi pergi ziarah dia. Seorang sahabat yang masih lagi muda tapi sampai ajal dia. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Nabi datang menziarahi, Nabi kata, "Madza bika, apa yang sedang kamu rasakan wahai Allah, wahai Rasulullah? Aku takut kepada Allah, ketakut kepada dosaku yang lalu dan aku mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Dia punya ar-roja. Maka Nabi kata, Nabi SAW sabda, ketika saat ini apa yang diharapkan itulah dia akan dapat. Banyak dalam hidup kita ni, dalam situasi hari ni, untuk asal jemaah satu muhasabah. Saya duduk masuk banyak dalam grup-grup kan, grup-grup komuniti pun ada, grup-grup situasi, grup keluarga kan. Bila ada ahli keluarga kita yang sakit, kena wabak COVID, yang ada meninggal, tahniah, terima kasih, jazakumullah khair jazak. Ada yang buat majlis bacaan Yasin. Yalah, kita mendoakan. Ada yang buat tiap-tiap malam 3 hari, tak apalah. Ada yang meninggal tu subhanallah kan, ahli keluarga kita. Adalah yang rajin pula yang buat pula 30 juzuk, tulis apa yang nak baca untuk arwah ni, kawan kita, saudara kita, sepupu kita, pak saudara kita. Kan buat sama sebulan, siapa boleh habiskan, tik kan, Allahu Akbar. Namun yang menarik, ada juga berlaku kematian di saat tak boleh berhimpun dan berkumpul ni. Tak boleh juga nak buat majlis zikir, majlis yasinan, majlis baca Quranan di dalam alam maya. Ini yang berlaku. Maka inilah yang kita kesalkan. Situasi diuji dengan wabak ini, sepatutnya kita kembali, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kita terus leka dengan dunia. Kita alpa nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Igtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum 5 yang lain. Ni. Kita dalam keadaan diuji dalam 5 situasi ini, sebelum datang 5 situasi. Dan kita akan menjadi manusia yang paling bertuah, paling mendapat keberuntungan. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Dan saya pergi orang meninggal, ni sekarang ni dah tempat kawasan kita dulu banyak orang meninggal COVID, sekarang ni dah hadkan beberapa tempat kan, ke hospital. Jadi tempat kita sekarang banyaklah orang meninggal biasa ni, dulu pun ada, tapi sekarang dah boleh pergi kubur, dah boleh pergi terdengar imam baca talqin kan. Wahai sepulan bin sepulan, telah putuslah kepada kamu kenikmatan dunia dan ujian dunia. Habislah. Cerita hidup ni cerita pasal ujian kehidupan. Yang kaya dengan ujiannya, yang miskin dengan ujiannya, yang berkahwin dengan ujian pasangannya, yang dengan anak-anak, tingkah laku anak-anaknya, yang tak berkahwin dengan ujiannya, yang miskin, yang fakir dengan ujiannya, yang pemimpin yang diberikan amanah kuasa dengan ujiannya. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, hidup ini satu peluang. Maka peluang itu akan direnggut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila qabla mautik, sebelum matimu. Nabi sebut a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Hadis riwayat Imam Ahmad. Umur umatku antara jurat masanya 60-70 tahun.
Nabi sebut wa sadiqul masduq. Kita yang dah umur 50, kita dah umur 55, nak dekat dah angka 60 tu, berjaga-jaga. Bahkan lebih awal lagi ramai yang telah pun meninggal. Maka kita kena manfaatkan. Kita kena cemburu masa yang berbaki ada pada kita. Subhanallah tuan-tuan. Saya duduk di kawasan pondok di kawasan Al-Jandrami ni, subhanallah. Lepas subuh tu punggung tak bergerak sampai naik matahari. Selesai waqiah, selesai ratib al-haddad, selesai baca yasin, selesai zikir la ilaha illallah 1000, selesai selawatan 1000, baru pukul 8 baru bangun, tuan-tuan. Setiap hari. Allahu Akbar. Kita tak cemburu kan, tuan. Golongan orang yang beria-ria mempersiapkan dirinya, membawa bekal nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pukul 8 bangunlah, selesai semua, pergilah dari sedekah pagi, infak pagi, buat kerja. Setengah jam sebelum zuhur dah datang dah. Menyiapkan diri, menyahut panggilan azan di dalam masjid. Mungkin situasi ni kita tak dapat buat lah. Situasi kita masih lagi PKP, kita masih lagi boleh buat di rumah kita. Untuk yang kedua, wasihataka qabla saqami. Sihatmu sebelum sakitmu. Kan saya ni, kita pun banyak dengar berita kan, ada orang takut kena ditidurkan, ada yang dudukkan takut kita akan stage yang 3, 4 dah seumpamanya. Tuan-tuan sampai ke level tak sempat dah. Baru ni seorang sahabat cerita, dia kata ayah dia meninggal lah, tapi ayah dia bercakap macam ada benda nak beritahu. Tuan-tuan, banyak benda kita nak beritahu kepada waris kita. Namun ketika kita sakit, masa kita sihat, kita kena berbuat sesuatu. Tulis wasiat. Selesaikan urusan-urusan hutang piutang. Dan inilah masanya, wabak ini mengajar kita, pandemik ini mengajar kita melakukan persiapan yang sewajarnya. Tunjuk tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Yang kedua dan yang ketiga, wa ghinaka qabla fakri. Kayamu sebelum miskinmu. Masa kita ada duit, masa kita ada kelapangan rezeki, kita selesaikan hutang-hutang kita. Cari, selesaikan hutang-hutang kita, selesaikan orang yang bersangkutan dengan kita berkaitan dengan wang ringgit, harta dan seumpamanya. Yang keempat, apa lagi tuan-tuan? Apa yang disebut sebagai lapangmu sebelum sibukmu. Dan yang terakhir, syababaka qabla harmi. Mudamu sebelum tuamu. 5 peluang ini sesungguhnya di kalangan kita ada yang dah tak berapa nak muda, ada tak berapa nak sihat, dah apa-apa dah ada 3 serangkai dah ustaz, ada tak berapa nak ni. Tinggallah sekali macam mana pun, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Kita masih lagi memiliki kehidupan, kita masih lagi boleh bernapas. Tuan-tuan, sekarang ni kat rumah kita semua kebanyakan di Malaysia ni dah ada yang boleh cek suhu, tekanan darah, semua dah beli dah. Tidaklah mahal. Sekarang ni pula banyak anjurkan beli yang gas untuk nafas. Subhanallah, harga pun mahal juga, 500, 400 juga tu paling murah. Allahu Akbar. Muhasabah tuan-tuan. Selama ini kita menghirup udara Allah, bernapas dengan menapas kurniaan anugerah daripada Allah. Ianya free of charge, free, percuma. Sekarang dia dah kena bayar dah. Tak nampak lagi kah tuan-tuan? Tak jelaskan lagi kah alamat-alamat apa yang berlaku di hadapan kita? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT, anda diuji, anda lah yang bertuah. Tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT. Fokus ujian yang sedang melanda ialah pada keimanan kita. Saya ulang tuan-tuan. Fokus ujian yang telah dilalui oleh manusia sebelum kita dan akan datang ialah keimanan kita. Perhati baik. Nanti besok di malam pengantin, malam pertama di alam barzah. Malaikat tak tanya, oh kamu yang meninggal viral dan surat khabar, meninggal COVID tu ke? Yang semua ni, tak ada. Oh kamu yang dulu anak menteri tu, anak datuk tu, tak ada tuan-tuan. Yang akan ditanya soalan yang sama, kamu Arab, kamu ustaz, kamu pegawai, kamu orang putih, apa dia? Ma rabbuka, siapakah Tuhanmu?
Soalan bocor. Semua orang tahu jawapan dia. Tetapi yang akan menjawab ialah faham kita. Sebab itulah disebut sebagai awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama ialah mengenal Allah. Saya ni sedang beramal soleh. Saya sedang melaksanakan menyampaikan ilmu. Tuan-tuan sedang mendengar ilmu, mendengar tazkirah. Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita sedang beramal. Kita sedang buat kerja-kerja baik nak dapatkan pahala. Saya buat analogi yang mudah kan. Seseorang bersama dengan orang lain bekerja dalam satu company yang besar. Subhanallah, company yang besar. Kat situ ada tukang kebun, dekat situ ada cleaner, dekat situ ada kerani, ada pegawai, ada penolong pengarah, ada ketua pengarah, ada pegawai kanan, ada CEO, CCO. Ribu ratus ribu bekerja. Hujung bulan beratur. Pasal apa? Nak ambil gaji. Pasal apa? Nak ambil allowance, overtime dan seumpamanya, beratur. Kan masing-masing diberikan upah berdasarkan kerja dan status masing-masing. Bagi kan macam cerita Peramli tu 40 penyamun kan. Sampai ke satu orang ni kan, orang ni cek dekat daftar nama atas bawah pandang bawah. Nama dia tak ada. Kan? Dan bos yang bagi upah ni tak kenal hamba Allah ni. Tak, saya kerja sebagai cleaner. Bersih tandas saya buat semua. Tapi nama kamu tak ada dan saya tak kenal kamu. Tuan-tuan, begitulah jawapannya kepada kafir. Kepada seorang Muslim yang tak nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak belajar tuntutan-tuntutan kehidupan. Kita ni buat kerana apa? Kan, sebab itulah persoalan keimanan, persoalan besar tuan-tuan. Tuntutan ke atas kita ialah mempelajari mengenal Allah SWT. Mengenal Allah SWT sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama. Al-Asyairah wal Maturidiyah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab Ibrahim disebut khamsina akidatan, 50 jenis ibadah. 50 cabang keimanan. Yang terungkai pada syahadatin, 2 syahadah. La ilaha illallah, 20 sifat yang wajib bagi Allah. La ilaha illallah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 20 campur 20, 40. 1. La ilaha illallah, sifat yang harus bagi Allah. Berapa? 20 campur 1, 41. Tadi saya sebut 50. Tolak 41, 9. Mana 9? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iaitu 9. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. 4 campur 4, 8. 1 sifat yang harus bagi Rasul. 9 campur 41 berapa tuan-tuan? 50. Kalau Ustaz dah mengaji lah dulu sekolah agama Johor, tuan-tuan, tu dulu budak-budak belajar main-main. Ilmu yang nak pakai, ilmu yang nak bawa dalam kehidupan, ilmu yang kita nak bawa jawab di hadapan Allah SWT. Campur lagi al-imanu bil kutubi as-samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan, beriman dengan malaikat, beriman dengan qadar dan qadar baik dan buruk, beriman hari kiamat. Kan? Yang ini benda-benda keimanan kita kena belajar. Balik refresh, balik baca kitab. Dan sebab apa Ustaz? Sebab kita duduk seorang-seorang di alam kubur, di alam barzah. Kita nak menjawab soalan-soalan wama kita buka, waman nabiyuka, dan jawapan-jawapan itulah jawapan daripada apa yang kita usahakan. Silakan anda buat akaun, anda baiki pipe, anda meniaga, silakan. Namun berikan masa berkualiti anda dalam hidup untuk mengenal Tuhan kita Allah. Dan itu adalah fardu ain. Kat atas saya, kat atas kita semua belajar. Wajib. Allah bagi kita umur, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita muda, Allah SWT bagi kita kaya, Allah SWT bagi kita sihat. Untuk apa? Untuk mengenal Allah SWT. Kita kenal, akhirnya kita akan jaga hak Allah SWT. Allah SWT tak pernah memukul janji. Allah SWT akan senantiasa menjagai, merahmati dan memberkati apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Bila tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala, anda bertuah. Anda diuji oleh Allah. Tak kala anda diuji, anda adalah orang-orang yang bertuah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan sedang jemaah Allah, ujian ini umpama kita dulu sekolah lah. Kita sebenarnya diberikan analogi sekolah, darjah 1, darjah 2, kita diberikan periksa semester, peringkat universiti untuk mendapatkan marakah untuk naik kelas. Maka kehidupan kita tidak akan henti dengan ujian, supaya kita menjadi manusia yang hebat.
kita akan jaga keimanan kita, kita akan pagar keimanan kita, kita akan baja keimanan kita, kita akan yakin kepada Allah, kita akan buat apa yang Allah SWT suruh, kita akan abaikan apa yang menjadi godaan syaitan, tuntutan hawa nafsu. Yang kita ikut adalah perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, iaitu mereka-mereka yang sabar dan hanya sahaja kepada Tuhan mereka Allah, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 126, bagaimana para nabi dan para rasul menjadikan doa adalah senjata menghadapi ujian musibah daripada Allah SWT. Allah SWT merakamkan doa Nabi Allah Yusuf, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Allah, limpahkanlah kurniaan disimu juga kepada kami kesabaran dan matikan kami, ya Allah, di kalangan orang-orang yang menyerah diri, orang-orang Islam. Kalau Nabi dan Rasul pun berdoa pagi petang, saya minta kepada Allah dalam melalui kehidupan yang diuji keimanan dan keyakinan. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman, tak ada Nabi, tak ada Rasul, sampai kepada kita maklumat, maka kita kena kuatkan keimanan kita. Duduk bersama semua orang soleh, tinggalkan benda-benda yang alpa, ghaflah, lalai ni. Duduk dalam suasana situasi yang baik, duduk dalam kelas-kelas online yang baik-baik, bersahabat yang baik, menyambung silaturahim, bersedekah, apa yang boleh kita buat. Dan itu adalah rangka untuk memenangkan kita dalam siri-siri ujian yang sedang kita lalui dan akan kita lalui. Dan endingnya bila? Apabila kita فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, datangnya saat kematian, kita balik bertemu dengan Allah SWT, ketika itu habis. Dan markah kita dikira oleh Allah SWT, kita bertemu dengan Allah SWT, insya-Allah dilapatkan kubur kita dan taman-tamannya, dan jadikan kubur kita taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sekadar itulah sebuah tazkirah yang berkaitan tentang anda bertuah, anda diuji, anda bertuah, ayuh kita teguhkan, kan keluarkan wang, masa kita, berikan waktu kita nak menguatkan lagi iman dan akidah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah tak tengok zahir kita semata-mata tidak lihat pada amalan kita. Walakinnallaha yanzuru ila niyatikum wa qulubikum. Allah tengok, Allah perhati apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam niat-niat kita. Dan sepotong asar daripada Sayyidina Ali kan, ala inna fil ardi aniyah, di atas muka bumi Allah ni ada takungan Allah SWT, ala wahya qulubil insan, yang menjadi tempat pandangan Allah ni ialah, kata Sayyidina Ali, ialah aniyatullah, iaitu apa dia? Iaitu hati-hati manusia. Apa yang kita fikirkan, apa yang kita niatkan, itu yang diperhatikan oleh Allah SWT. Jadi sekadar itulah tazkirah kita, kuliah maghrib kita pada malam ini. Mohon maaf di atas segala kelemahan, kekurangan yang terzahir, yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang lebih saya quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, kau golongkan kami, mereka yang bersama-sama dengan kami, dengan golongan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan untuk terus menjaga keimanan kami, keimanan anak isteri kami melalui zaman-zaman ujian ini, wahai Allah. Dan matikan kami, Rabbana afrigh alaina sabra, kurniakan kepada kami sebuah kesabaran, wahai Allah, melalui masa-masa ujian ini. Wa tawaffana ma'al muslimin. Akhirnya, wahai Allah, kematikan kami orang Islam. Rabbana warfa'na al-ghala wal-wa'a wal-mihan wal-fitan wal-amrad والأسقم والبلايا ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الجن والبرص والجذام والسيء الأسقام. ربنا وتقبل منا الدعاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان في خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain siaran.